senyum, selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4. Pagiku mula dengan cinta, cintaku dengan gitar lama, hari-hariku. Okey, macam Datuk Zani sendiri, berapa lama Datuk Zani berkhidmat di Utusan? Saya praktikal di Utusan. Oh, okey. Jadi selepas praktikal tu belum habis lagi, dia orang nak tawarkan saya kerja. So saya cakap kena habiskan dulu satu semester. Oh, ialah pasik. Pasik. Habis pasik saya terus masuk Utusan. Maksudnya dia saya habis tahun 88 akhir. Januari tu saya dah report duty lah. Tak ada mengganggu. Pada masa itu 89 saya 1 Januari 89 saya dah masuk Utusan sehinggalah pada hari ini dah 25 tahun lebih. Ya. Okay, loyal satu syarikat. Satu syarikat. Macam Cik Azhar. Itu banyak. Saya pun sama dengan Datuk Zani. Selepas graduate tu dapat kerja. Saya pernah juga di Utusan selama 7-8 tahun juga di unit pemasaran. Yang Utusan media sales. Lepas tu saya berhenti, saya join agensi. Dan sekarang saya dengan konsep dah 6-7 tahun tu. Oh, okey. Kenangan paling manis berlaku dekat 13 Datuk Zani. 13 pada masa itu heboh. Macam traffic jam lah. Kalau keluar kelas tu maknanya dia dua-dua hala tu bertembung lah. Di jalan bertembung dekat koridor tu kan. Tempat paling popular di foyer lah. Di foyer lah. Foyer lepas tu lah ada satu kursi panjang kat situ kan. Saya rasa kursi panjang. Tapi yang paling saya tak ingat, lupa sekali. Tadi saya pergi toilet level 13 ni. Dulu apabila saya tengok di luar jendela, di luar tingkap tu, saya tengok kelapa sawit ni semua. Kelapa sawit dah masa tu. Betul. Tapi sekarang saya tengok dah berubah lah. Jadi maknanya dia umur kita ni dah semakin tua. 25 tahun punya pembangunan lah di Shah Alam. Laju lah. Ya? Jadi ini ada sesuatu yang positif bagi kita. Macam Cik Azhar pula, kenangan paling manis, jumpa jodoh ke apa ke? Ya, alhamdulillah. Isteri saya pun budak Meskom. Okay. Yang paling berbeza sekali, kita sekolah dulu pakai school uniform. So, bila masuk ITM ni, boleh gaji. So, rasa macam bebas sikit. So, jumpa kawan kita yang peer group kita yang baru. And Meskom di zaman tu, yang saya sekarang sangat rapat. Dia antara satu batch lain. Semua di sini. Betul. So, keluar kelas jumpa. Ada jumpa senior, junior. Dan itu membentuk pribadi kita juga lah. Kita lebih terbuka, kita lebih kawan bermak. Dulu saya orang Kedah, kawan saya orang Kedah je lah. So bila tahun ni jumpa kawan di Kelantan, di Terengganu. Betul. Banyak, ada banyak kebaikannya lah. Apa yang Datuk nampak kelainan, perkembangan bidang jurnalism ini sendiri daripada tahun 88 tu ataupun mungkin sebelum tu lagi Datuk dah ketika melalui zaman tu sampai sekarang? Saya melihat berlakunya perubahan teknologi secara drastik. Dan teknologi juga dia akan mempengaruhi pemikiran, cara kerja dan sebagainya. Baru-baru ni saya ada bagi buat perasmian satu fakulti, satu pameran lukisan AD, fotografi, pameran fotografi ni, dan dia panggil saya jadi rasmikan tu. Dia cakap tentang macam mana perubahan teknologi berlaku. Dulu apabila kita belajar journalism di sini, kita masuk dalam dark room, bilik gelap untuk belajar belajar macam mana kita nak proses gambar dan sebagainya. Saya bercerita macam mana proses pada masa itu kita kena cuci gambar kita sendiri dan sebagainya. Apa yang kita belajar di sini kita boleh apply di sana. Walaupun di sana dia dah ada dark room man dan sebagainya, tetapi dalam keadaan emergency contoh dia, kita boleh dark room man tak ada, kita boleh proses sendiri. Jadi kita belajar daripada situ. Dan saya juga bagi tahu dekat student fotografi,
baru-baru ni, macam mana kita nak transmit gambar pada masa itu. Sekarang ni kita nak transmit gambar, kita ambil gambar daripada kita punya smartphone, kita terus masuk dalam mana-mana aplikasi. Betul. Dalam Facebook ke, Terus dalam apa ke. Sekarang ni pun saya boleh ambil, saya boleh hantar instant. Betul. Real time, split second. Tapi pada masa itu, kalau you nak hantar gambar, contoh dia office di Kota Baru, nak hantar gambar, scraping gambar yang kena you proses tu dengan chemical dan sebagainya tu, you nak hantar ke Kuala Lumpur, ibu pejabat you, macam mana you nak hantar? DJ Din, macam mana you nak hantar gambar tu? Kalau saya masa tu fikir dah tentu start motor ke kereta. Itu dia. Itu dia. Tapi kita guna sejenis alat. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok alat tu, kuno betul lah. Ini dalam masa 20 tahun obsolete lah. Obsolete lah. Kuno, kita kata kuno. Kita panggil alat tu ialah radio foto. Radio foto. Kita menghantar gambar itu melalui line telefon yang di-scan melalui satu cahaya melalui radio foto tersebut. Maknanya gambar tu kita lekatkan dekat roller dia. Roller tu akan berpusing. Sekeping gambar dia akan makan masa 15 minit ke 20 minit baru sampai di Kuala Lumpur. Jadi budak-budak sekarang ni tak tahu, dia tak pernah tengok pun apa nama radio foto tu lagi. Jadi teknologi tu berubah. Pada masa itu kita belajar di sini, kita belajar typewriting dan stenografi. Betul. Kita belajar shorthand dan juga typewriter. Speed writing dan juga typewriter. Dan kita apabila kita masuk bekerja dulu, kita guna typewriter. Saya masih lagi simpan typewriter saya, Olivetti sampai sekarang. Okay. Kemudian berlaku proses apabila komputer mula masuk dalam office. Pada masa itu, komputer basic PC. Yang tak ada network pun. Tak ada network. You nak bercakap dengan orang sebelah pun tak boleh. Jadi apa yang kita buat ialah kita ada floppy disk besar tu. Masuk situ, kita type, kita copy, kita save, kita bagi ke editor kita untuk check. Jadi itu dia. Kemudian saya melihat berlakunya proses satu lagi apabila berlakunya networking dalam rangkaian komputer. Dan sehingga pada hari ini saya bercakap dengan student fotografi. Sekarang ni you tak ada masalah. Dan you tahu sekarang ni tak ada masalah, you boleh hantar sekeping gambar di tepi padang bola dalam satu mesh terus ke office dan terus masuk dalam page dan sebagainya. Event tak habis lagi, gambar dah sampai. Jadi ini merupakan satu. Jadi cuba kita bayangkan dia punya revolusi itu dalam masa 5-6 tahun akan datang. Okey, jadi Cik Azhar, saya rasa bidang periklanan juga berkembang dengan pesat kan. Teknologi satu penyelenggaraan peranan. Masa kita mula dulu tak ada Macintosh, dan datang Macintosh itu memudahkan kerja kita, cepatkan kerja kita. Business model advertising industry pun dah berubah banyak dengan ada media specialist. So apa yang kita belajar di kampus ni mungkin hanya beberapa persen saja nak berbanding apa yang di luar sana. So satu lagi sekarang ni generasi kami banyak berminat untuk berniaga. So sekarang dengan kemudahan teknologi ni lebih mudah untuk berniaga. Cuma apa yang penting macam kita di minda, apa yang kita ada dulu, peluang memang terbuka luar di sana. Dan kajian tempat alam ni adalah satu platform kita untuk belajar untuk membuka diri kita. Ya, saya nak petik satu teori komunikasi oleh communication guru yang terkenal, Marshall McLuhan. Semua orang tahulah, kalau siapa belajar komunikasi dia banyak pakai buku dia tu. Dia buat satu teori pada 1964. Kenapa saya ingat 64? Saya dilahirkan 64. Jadi mana dia dah 51 tahun. Dia mengatakan bahawa kandungan atau isi kandungan tu ataupun content tu is not important. But the most important thing according to him in 1964 is the medium. Medium yang kita gunakan. Medium. Pasal kalau tak ada medium, you tak boleh transmit sesuatu message. Betul. Satu message dia kata message bukan content, message.
Kalau you tak ada medium, you tak boleh transmit message. Mana dia? Medium lebih penting daripada message. Because tak ada medium, you tak boleh, so tak ada mana. Red Indian pun dulu, dia nak hantar sesuatu message melalui apa? Asap. Asap, orang sana akan tahu. Jadi medium dia api. So dia mengatakan pada masa itu komputer tak ada. Dia kata ada satu electronic brain akan wujud. Electronic brain tu apa dia? Nanti sisi-sisi tak ada lagi komputer. Electronic brain tu komputer. Dan pada hari ini, kalau kita imbas balik dia punya teori dia betul. Informasi di hujung jari, bukan di hujung tangan lagi, di hujung jari, betul-betul fingertips. Tekan, alright, send. Kalau dulu nak menjemput, kita perlu telefon semua orang. Sekarang tak perlu. Facebook invitation. Kedua kahwin, jemput pakai Facebook. Sekarang ni, kan diculkan. Jadi, adakah agensi sendiri menghadapi sekarang adapt dengan teknologi pada peringkat awalnya dan personality. Ada banyak bawa berkanan. Kerja lebih mudah, lebih cepat. Dalam konteks advertising, kalau kita buat satu design tu lagi mudah dulu. Nak buat satu design gambar contoh dia, mungkin memerlukan 3-4 orang untuk nak hasilkan satu iklan. Tapi dengan adanya teknologi, seorang je boleh buat kerja 3-4 orang dulu. Maksudnya kalau sekarang kalau kita nak buka agensi, kalau dulu kena ada 20 orang, sekarang mungkin 5-6 orang dah boleh buat kerja 20 orang tu. Tapi dalam kelamaan saya tengok setback dia ni, kita terlalu dependent kepada komputer apa teknologi. Tak ada kerja, komputer tak ada. Dia lagi dari segi the thinking process tu, kita tengokkan dulu masa saya start kerja, kalau designer dia start kerja, dia kena fikir apa design dia buat macam mana. Dia kena draw. Sekarang dia terus tekan image. Kan ada banyak image dalam komputer tu. So dari situ baru dia berfikir. Betul. So dia punya proses tu dia jadi reverse. Bukan dia fikir dia boleh buat. Dia tengok dia boleh belakang. Baru dapat idea. So itu saya tengok benda yang tak elok sangat pasal. So orang terlalu dependent kepada komputer. So dia ambil, kerana dia ambil ringan lah. Abang satu task yang lebih dah. Kita image ada pun sebenarnya. Ada dulu dengan dulu fikir konsep macam mana. Itulah membuatkan design dia lain daripada orang. So kadang-kadang bila kita tanya designer tu apa rasional di sebalik designer, dia pun tak boleh explain. Sebab dah tengok, dia tengok dia baru dia. Itulah. Tapi ya in general teknologi ialah macam mana kita menggunakan dia. Kan, so kita yang buat dia, kita buat dia. So kita gunakan dia untuk gunakan kita. Tuan-tuan, Malam Sumbangsih Perdana tabung pendidikan 1 bilion dan untuk makluman Datuk Zaini Hassan adalah juga merupakan Presiden Persatuan Alumni UiTM Malaysia. Okey, jadi apa cerita ni tu? Malam Sumbangsih Perdana tabung pendidikan 1 bilion. Okey, terima kasih Jin. Saya ingin jemput semua alumni UiTM kita setakat ni, bukan Mascom saya cakap tentang Malaysia keseluruhan. Setakat ni kita mempunyai seramai 640,000. Lebih setengah juta. Lebih setengah juta. 640,000 dari segi angka terbaru daripada UiTM sendiri, alumni kita di seluruh dunia. Bukan saja di Malaysia dia, tapi merata di seluruh dunia. Tetapi yang aktif tu mungkin kita ambil lebih kurang 70%. 30% mungkin dah ada yang dah tak ada dan sebagainya sejak zaman Marakong dan Maktab Mara dulu. Jadi menjelang 2020 kita menjangkakan bahawa alumni kita akan meningkat 2020 akan meningkat 1 juta. Jadi ini merupakan satu institusi pendidikan yang terbesar di Malaysia dan juga di dunia kalau kita bercakap. Jadi hasil pada itu timbul satu idea. Idea ini dicetuskan oleh Menteri Pendidikan 2 Datuk Seri Wujud Yusof. Apabila kita mengadakan satu program dengan beliau, dia mencadangkan apa kata kalau Pusaka Alumni UiTM Malaysia buat satu tabung, kita panggil endowment fund ataupun tabung wakaf, mengumpulkan, dia kata 1 bilion. Dia challenge dekat saya, boleh tak saya ada di situ sewaktu challenge. Ada, boleh tak kita kutip 1 bilion?
Pada masa itu kita dalam satu bilik, satu bilik, dia buat calculation, dia buat formula dia. Saya ni, okay, I challenge you, you collect 1 billion. Macam mana Tan Sri, 1 billion itu 1,000 juta. Bukan 1 juta, 1,000 juta. You nak collect 1 juta pun susah, 1,000 juta. So dia bagi challenge tersebut. Dia congak. You ada berapa, daripada 500,000 orang tu bayar 2,000 seorang, kita akan kutip 1 bilion. 1 bilion. Jadi hasil daripada idea tersebut, kemudiannya kita buat collection. Kita berjaya collect dalam masa beberapa bulan saja selepas idea tersebut, dan kemudian saya menulis dalam akhbar tentang idea tersebut. Kita dah dapat mengutip hampir RM300,000 dalam masa terdekat tu. Ini sumbangan daripada kawan-kawan ni. 2,000, 2,000, 10,000, 50,000. Itu baru cerita kawan-kawan. Jadi bukannya 2,000 saja orang boleh bagi. Orang boleh bagi unlimited lah. Betul. Siapa yang nak bagi. Jadi hasil daripada situ saya cakap, duit ni kita kena uruskan betul-betul. Nanti jadi masalah lain. Jadi hasil daripada tersebut, saya telah mengambil inisiatif membentuk apa yang dikenali sebagai Lembaga Pemegang Amanah Tabung Pendidikan 1 bilion. Okey, Lembaga Pemegang Amanah ini terdiri daripada semua tokoh-tokoh besar alumni kita yang dipengurusikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Lodin Wok Kamarudin, yang merupakan tokoh korporat. Dia pernah ganti sebagai tokoh alumni. Tokoh alumni, dan dia merupakan tokoh korporat. Dia menerajui Posted Holding. Beliau juga menerajui LTAT, beliau juga menerajui Afin Bank. Betul. Jadi pada mulanya dia reluctant sikit lah, pasal dia sibuk dengan urusan dia terlalu banyak ya. Kemudian dia menghubungi kita. Dia kata, saya ni tak apalah, saya setuju jadi pengurusi Lembaga Pemegang Amanah tersebut. Dan hasil daripada persetujuan tadi, kita telah membentuk satu Lembaga Pemegang Amanah pada peringkat awal. Beliau adalah pengurusi, saya sebagai timbalan pengurusi, dan kita telah melantik Captains of Industries di kalangan alumni kita. Di antaranya ialah Datuk Sri Sazali daripada Celcom. Beliau juga adalah alumni kita. Kita harus bangga mempunyai orang berjaya macam ni. Begitu juga dengan grup CEO AirAsia ataupun pemilik bersama, the co-founder of AirAsia, Datuk Sri Kamarudin Marano, juga bersama-sama dengan kita. Selain daripada Datuk Fauzia, Datuk Wan Ismail, dan juga daripada Bank Islam, Datuk Sri Panglima Marsidi Manjun, kita ambil seorang menteri dari Sabah, dari Borneo, Datin Paduka Jamiah Abdul Hamid, yang juga orang kanan paling tinggi di PNB contohnya, dan sebagainya. So hasil daripada perbincangan demi perbincangan, dan kita pun telah membentuk dengan rasminya tabung pendidikan ini. Tan Sri Lodin bersetuju supaya kita buat satu majlis makan malam lah, untuk mengumpul dana tersebut, sebagai orang kata seed fund dululah. Jadi hasil tersebut kita akan membuat satu majlis makan malam dikenali sebagai Malam Sumbangsih Perdana pada 11 hari bulan April ini di Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur pukul 8 malam. Ia akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia lah, Datuk Seri Najib Tun Razak, di mana pada malam tersebut beliau akan merasmikan secara rasminya pelancaran tabung pendidikan 1 bilion. Jadi apa dia tujuan tabung pendidikan 1 bilion ini? Tujuannya ialah untuk membantu bukan saja alumni, tetapi membantu juga para pelajar dalam bidang pendidikan, dalam bidang research, dan juga kita akan bagi grant kepada fakulti-fakulti yang mahu mengadakan research dan sebagainya. Jadi kita ambil model, senangnya kita ambil model daripada Harvard University. Harvard University adalah sebuah universiti yang tersohor di dunia, yang paling lama dan sebagainya, dan endowment yang dia wakaf yang dikumpulkan daripada alumni sendiri setiap tahun bernilai hampir 10 bilion dolar USD. Jadi kita baru nak collect 1 bilion ringgit. Mereka dapat kumpul daripada alumni dia berpuluh bilion dolar setiap tahun. Jadi kita nak ambil konsep daripada situ. Pasal kita ada strength dari segi volume, dan kita juga ada strength dari segi kedudukan
alumni kita yang ternama. Jadi saya nak cerita sikit lah cerita tentang semangat yang diberikan oleh anggota-anggota dalam lembaga. Mereka bekerja dengan begitu komited sekali. Dia tak kira lagi pangkat sama ada you ni adalah pemilik bersama Asia ke, ataupun you adalah seorang tokoh telekomunikasi ke dan sebagainya. Dia tak ada. Semua orang masa tu akan jadi macam student, cari duit untuk malam tersebut. Jadi kita menjangkakan lah pada malam tu kita akan berjaya mengumpul berapa juta lah. Saya tak mau sebut angka dia lagi pada malam itu. Dan pada masa ini kita sedang mengutip jualan melalui jualan meja. Jualan meja dia berharga daripada RM300,000 satu meja sehinggalah pada RM2,000. Jadi saya mengambil kesempatan di sini, saya menyeru semua alumni kita berdasarkan semangat yang kalau kita tengok semangat yang diberikan oleh tokoh-tokoh Kapten Industri tadi yang begitu komited. Saya menyuruh semua sekali kita datanglah bersama-sama, kita beli table. 2,000 pun kita beli, boleh panggil kawan-kawan kita 10 orang duduk satu table, kita tengok show. Show tersebut akan dikendalikan oleh bekas-bekas alumni kita, termasuklah Faizal dan sebagainya. So mereka akan terlibat dalam show tersebut. Jadi Cik Azhar pun setuju bagaimana kadang-kadang dalam konsep kom tu sini saya rasa ramai juga pun alumni daripada UiTM, AMNA dan Fakulti Meskom rasanya sebelum ni kan, dan dapat menyumbang sedikit, kita rasa macam happy sangat. Betul kan? Bila tengok macam saya cerita tadi, kita menyisir dengan konsep kom, dan of course sebagai orang konsep kom tu, okey, aku nampak konsep kom tu, kita rasa something. Kom effect is very supportive for Meskom. Dari mula kita ditubuh tahun 2018 kita dan bantu tak kurang lebih 20 orang yang budak Meskom yang pernah kerja dengan kita. Pernah kerja dan keluar dan buka bisnes. Betul. And dari dulu pun kita selalu ambil intern. So kita amat bersedia lah nak membantu Meskom kita. Kita faham apa yang school dah contribute kita. So it's time to give back. Okey, jangan lupa tadi Cik Azhar dia cakap apa yang kita belajar sebenarnya memang bukan 100% yang akan kita apply di luar. Mungkin itu adalah hanya 5 ataupun 10% saja. Sebab jangan lupa apa kita belajar kat sini adalah fundamental sebagai base, sebagai apa kata orang, asas untuk anda di luar sana. Sebab di luar sana anda akan belajar lebih banyak lagi bila anda sudah memasuki pasaran. Jadi terima kasih sekali lagi yang berbagi Datuk Muhammad Zani Hassan, penolong ketua pengarah kumpulan utusan yang juga merupakan Presiden Persatuan Alumni UiTM Malaysia. Terima kasih Cik Azhar Aziz, Pengurusa Konsepkom, atas kesudian hadir di hari Sabtu. InsyaAllah minggu depan nanti kita akan bersama dengan alumni kita yang lainnya. Dan sebenarnya rancangan ni Mara Level 30 ni oleh kerana fakulti lain dengar ada challenge juga. Kenapa saya Meskom juga mereka nak, dan akan kita panjangkan juga untuk kita mencari alumni dari fakulti lain yang kita besarkan lagi skopnya, tambah lagi. Jadi Persatuan Alumni UiTM Malaysia juga akan terlibat secara langsung apabila kita mengambil ataupun memanggil alumni daripada fakulti yang lain yang telah berjaya untuk kita kongsikan pengalaman-pengalaman mereka. Terima kasih sekali lagi Datuk dan juga